Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Daripada kita di alam roh hingga kita ini terzahir sampai sekarang, nikmat Allah tidak pernah putus. Dari kita lihat nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan adalah nikmat hidup, di mana hidup ini kita rasakan keimanan bahawa hidup ini adalah hak Allah SWT. Jadi Allah lah yang mengatur, menunjukkan dialah yang nak mentajalikan, dialah yang nak mengolahkan kita sebagai simbol. Simbol nak menunjukkan dialah yang mengolahkan segala-galanya dalam kehidupan kita. Duduk elok-elok bang, boleh tak bang? Jadi kita bersyukurlah sebab kita faham apa pun tindak tanduk kita ini semua disusun oleh Allah. Kalau kita membantah, kita rasa kita yang menyusun, maka itulah manusia yang berada di dalam keingkaran ataupun kufur, atau disebut dalam kerugian. Kerana dia menggunakan hidup, hak Allah, kudrat, ilmu, kehendak-kehendak, dia menutupi kehendak-kehendak itu tadi. Semua hak-hak Allah tadi dia mengatakan dia. Maka manusia itu dalam kerugian. Dia tidak dapat mengolah dalam kehidupan ni kerana menyangka diri dia yang ada hak. Padahal itu semua hak Allah. Semua dalam kehidupan kita ini adalah kepunyaan Allah. Jadi kita kalau masih lagi merasakan ada lagi sikit hak kita, maka kita perlu bersihkan, kita perlu sucikan dia. Perlu kita menyesali, timbul perasaan kesadaran. Masalah kesadaran ni penting. Kalau kita tidak sedar bahawasanya hidup ni kepunyaan Allah, dia nak menyatakan diri dia, kita kata kita pula, cerita kita pula, maka kita tidak sedar. Jadi kesadaran tu pun penting. Tu seperti tengok apa kita lihat cerita Nabi Adam, di mana dia menghampiri pohon yang dilarang oleh Allah. Langsung dia tak menyalahkan siapa-siapa pun, Hawa ke iblis ke. Dia mengatakan Allah mengajarkan doa menzalimi diri sendiri, zolamna, iaitu merasakan dia kesadaran dia yang salah, kerana Allah dah berpesan jangan hampiri. Maknanya kita ni kalau saja menghampiri iaitu menghampiri kepada ada rasa kedirian kita, maknanya kita telah membuat zalim pada diri kita sendiri. Tu dia peringatkan kepada kita menerusi cerita Nabi Adam tadi. Tu cerita tu tadi kan. Jadi apa saja Ifan, duit elok kan. Jadi apa saja yang kita lakukan mesti
kita faham, jangan lagi merasa kediri. Kalau kita rasa kedirian, maknanya kita telah menghampiri kepada zalim. Menghampiri, maknanya kita nak merasa ada diri kita je, mana kita dah melakukan menghampiri kezaliman. Boleh tak kita atur diri kita supaya tetap kita latih diri kita ataupun kita bawa dalam kehidupan kita, tak merasakan, kita cari dapat dia punya skill tu. Kita berjalan, kita bercakap, kita melihat, kita berfikir, semua kita tumpukan tu semua hak dia. Jangan lagi merasa ada diri kita lagi. Boleh Mak J? Tak boleh lagi kan? Yalah, bahasa tu abang nak bagi maksud kita tu supaya kita nak faham, sebab kita tinggal belajar. Tapi nak bahasakan tunggal aja tak ada cerita. Jadi kita tu sebenarnya nak menceritakan diri dia lah. Kan? Kalau tak bahasakan kita, nanti abang nak tunjuk siapa? Atau nama siapa? Kan? Jadi macam mana kita nak olahkan dalam kehidupan kita? Abang J? Boleh? Jadi apa yang kita nak bawa dalam kehidupan kita adalah susunan-susunan yang telah Allah Ta'ala kata ta'budu. Ta'budu ni maknanya 24 jam kita ikut sistem Allah sebenarnya. Tapi itulah bila kita tak belajar kenal diri, kenal Allah ni, tadi kita selalu kita rasa macam ada kedirian kita. Kita rasa tidur tadi pukul berapa, sekian, kita rasa kita yang setting, kita yang susun tu tidur pukul berapa. Dan bila bangun pun kita merasa kita yang nak bangun. Dan kita nak ke mana-mana, kita rasa, nak pergi sana, pergi sini dalam kehidupan kita rasa diri kita. Itu yang jadi hidup kita ni tak tentu arah. Sebab kita telah meletakkan ada diri kita. Padahal itu semua adalah hak dia, kita menukarkan kepada kita yang ada. Padahal kan dah dibagi tahu, kita punya cerminan adalah kita ni tidak ada. La maknanya tidak ada. La ilaha illallah. Tu. Faham tak, abang? Tu, maknanya tak ada. Jangan lagi merasa ada diri lagi. Itu yang berlaku dalam kehidupan kita. Tetap juga kita nak rasa ada kita. Tetap lagi nak rasa ada. Tu. Sampai kita kata kita yang boleh menyatukan ni, kita boleh menyatu. Kita tak sedar. Yang boleh menyatukan apa semua, yang boleh merubahkan apa, itu semua Allah. Tapi kita nak ambil bahagian juga. Kita rasa kita yang boleh mentadbiran tu tadi. Penat. Nak nguruskan maknanya diri kamu tadi kan. Abah tak boleh nak ngurus diri Abah, macam mana Abah nak ngurus diri orang lain? Dia cakap nanti terus kamu tak boleh nak tumpukan perhatian kamu. Kamu ingat kamu macam rasa tekanan. Kamu nak sesuatu tu tak dapat, kamu tekanan. Lepas tu buat-buat mengantuk, buat-buat macam melayang, nak melawan lah. Sifat nak apa? Nak melawan, engkar. Itu sifat batil. Kita cuba nak apa? Nak memperontak. Kita nak tunjukkan perangai kita. Tu, tak setuju kita. Kita nak kemauan kita juga. Tu. Lepas tu kita biarkan lawan. Jadi sebenarnya diri kita terseksa. Kita buat macam tu, diri kita terseksa. Apa Mak J? Terseksa. Apa? Bukannya lama sangat. Sekejap. Tu. Kita nak nyalahkan orang yang memberi nasihat, orang yang kita tak puas hati, kita nak tak boleh terima. Tu. Bila kita nak belajar jadi orang yang betul-betul berada di dalam keadaan tenang, kita nak tunjuk kita marah, nak tunjukkan kita tak setuju, kita buatlah mengantuk, buat tak sukalah dalam apa keadaan pun, biar nampak muka kita ni muka tak setuju, memperontak. Buatlah ngantuk macam apa. Itulah style dia.
Tu, maknanya kita tak ada respect langsung majlis Allah SWT ni. Kita tak ada hormat dengan Allah. Kita tak ada rasa macam apa, ini majlis yang sangat mulia, aku kena dapatkan aku. Tu, kita buat lagi perangai yang macam tu. Sampai bila? Jadi sebenarnya jiwa kita yang rosak. Kalau kita buat gitu, kita yang rugi, betul tak Afan? Kita yang rugi. Buatlah terus, tak kisah. Yang rugi, abah tak boleh nak ubah diri kamu. Yang boleh ubah Allah. Dan diri kamu sendiri dah tahu, kalau kamu tak nak ubah, kamu yang rugi. Allah Ta'ala kata, Allah dah bagi dah macam-macam petunjuk, bagi kesadaran. Tapi kamu nak memberontak, kamu nak tunjuk kamu tak puas hati, kamu yang letih, penat. Diri kamu yang penat. Abah bagi tahu je. Abah bukan marah, abah tegas. Abah bagi tahu. Kalau kamu terus duduk macam tu, kamu akan sampai bila-bila rugi. Yang rugi kamu, abah dah bagi tahu. Tugas abah sebagai abah ataupun menasihat, abah lepas. Di pada masa nanti dia soal dah tegur. Saya dah tegur. Banyak kali saya tegur. Dia tak nak buat, itu dia punya. Sebab tugas nak berubah, kesadaran kita tadi. Kita buat muka tak setuju, buat muka itu. Nanti satu hari bila orang nanti buat dengan kamu macam mana? Orang tu nasihat yang elok, tapi kamu tak setuju, kamu buat muka yang tu. Kamu macam mana perasaan kamu? Baru kamu tahu. Menyesal. Allah suruh maknanya menghormati guru, menghormati ibu bapa. Ibu bapa kamu menasihatkan kamu dengan kasih sayang. Dia memikirkan kamu untuk jaga hati kamu dengan Allah. Nak bagi ilmu dengan kamu, nak bagi kamu tegas dalam hidup. Ibu bapa kamu. Kamu pun dah tahu baca Quran, maknanya dia ajar kamu, dia didik kamu. Sampai bila kamu dah pandai, kamu sombong dengan mak bapak kamu. Mak bapak kamu tegur, kamu tak boleh nak dengar cakap. Kamu nak kepala kamu juga. Kamu nak ikut rentak kamu. Tak setuju ya, kamu tunjuk muka yang itu berdosa besar. Berdosa besar bila kita membuat mak bapak kita tersinggung. Allah suruh berbuat ihsan. Allah suruh berbuat ihsan kepada ibu bapa. Ibu dan bapa. Itu suruhan siapa tu? Allah yang suruh. Wa biwalidaini ihsan. Assalam. Walidaini ihsan. Berbuat baik kepada kedua orang tu. Ya Allah. Ambil. Terima kasih ya. Selalu bagi terima kasih. Baik kedua ibu bapa. Ibu bapa kamu, dia membesarkan kamu dengan penuh kepayahan. Ibu kamu melahirkan kamu. Ada. Bapa kamu mencari rezeki menafkah untuk membesarkan kamu, mencari uang ringgit. Bagi kamu makan, bagi kamu selamat, bagi kamu pelajaran. Jadi kamu balas dengan apa? Ihsan, baikkan. Bukan balas dengan masa muka, tak puas hati. Padahal abah kamu, ibu kamu, umi kamu, dia hanya menasihati yang baik. Tapi tak cocok, tak sesuai dengan diri kamu, kamu nak memberontak, kamu nak tunjuk muka. Itu maknanya anak yang tak kenang budi, anak yang kita tak boleh gitu. Kita kena menjadi anak yang berbuat ihsan. Depan mak bapak kita je, dia dah meninggal ke ataupun dia masih hidup, tetap juga berbuat ihsan, berbuat baik. Jangan singgungkan. Bila dia tegur tadi, kita cepat. Jangan kita meninggi suara. Bapak kita, mak kita, suara dia 5, kita 6, 7. Tak boleh. Bapak kita tinggi, mak kita tinggi suara, tak apa. Kita jangan lebih pada tinggi suara. Boleh tarik muka pula dengan mak bapak. Tak setuju. Itu bahaya tu. Tu. Ingat tak boleh. Jadi kita... Apa dia? Tegas tak hormat orang. Siapa yang tak hormat orang? Kalau ada lah orang gitu. Itu lain cerita. Ni cerita pada mak bapak. Kalau dengan mak bapak kita tak boleh. Macam mana pun dia, kita kena berbuat baik. Kita kena berbuat baik. Kalau tidak, habis kita punya amalan semua hancur. Tak diterima oleh Allah.
Tu sebab Allah yang suruh berbuat baik. Walidaini ihsan. Ingat baik-baik tu. Tinggi macam mana pun ilmu kau, amalan kau, tapi bila dengan mak bapak kau masalah, tak berbuat baik kepada mak bapak, tersinggungkan mak bapak, tergantung amalan kau tadi. Mereka tak pernah dengar kisah macam mana anak ni dia ni amalan dia cuma cukup, tapi dia buat tersinggung mak dia je. Singgung macam mana? Dia ibaratnya bagi tudung kat isteri dia, tudung yang harga mahal, mak dia yang harga murah punya. Mak dia tersinggung. Itu nak mati susah. Rasulullah kan buat unggun api tu, sampai buat. Masukkan anak tu. Panggil mak dia tadi. Kalau mak dia tak ampunkan, masukkan anak tu. Baru mak dia cerita, aku tersinggung sebab anak aku, baru dia cerita. Anak aku bagi kat isteri dia tudung yang mahal contohnya, aku dia bagi tudung yang murah. Aku tersinggung. Maka tu susah nak mati tu susah. Itu baru sikit tu. Apatah lagi kita buat lebih-lebih lagi pada mak ayah kita. Jaga baik-baik. Jangan kita sombong bangga dengan kita punya amalan sampai kita boleh nak rasa tinggi. Lebih mulia lagi pada mak bapak, tak boleh. Kita macam mana pun kita alim ke wali sekalipun, tetap dengan mak bapak kita kena merendahkan diri, merendahkan suara, bersifat ihsan, baik, jangan membangkang. Tu. Ya. Tu. Jadi perhatikan dalam kehidupan kita ni, selain daripada kita ni tadi mengenal kepada Allah, Allah juga menyuruh akhlak tadi kepada mula-mula kan Allah Ta'ala kata wa qada rabbuka, tetap dengan Allah, dah kenal Allah, sentiasa dengan Allah. Lepas tu ikut sistem Allah. Sistem Allah macam mana? Dia suruh berbuat baik kepada ibu bapa. Pentingnya berbuat baik pada ibu bapa. Tak kesian ke ibu bapa kita? Dia melahirkan kita, mak kita. Bapak kita cari rezeki untuk membesarkan, fikir nak bagi kita, nak cari duit, nak besarkan kita, bagi pelajaran, nak bagi kita jadi manusia yang betul-betul kenal diri, kenal Allah. Satu hari nanti kamu dah besar, kamu baru sedar. Bertungkul lumus ibu dan ayah, umi dan abah untuk nak jadikan kamu manusia yang baik, yang bagus, yang soleh kan. Tu. Tiba satu masa kecewa mak bapak kamu kalau misal kata kamu tak hargai. Kamu tak berbuat baik. Dia memikirkan kamu 24 jam, fikir macam mana kamu, pelajaran kamu, diri kamu, akhlak kamu, dia perhatikan. Dia nak betulkan diri kamu. Tu. Kamu tak faham lagi, bila kamu besar nanti baru kamu nak faham. Tapi bila kamu nak faham tadi, mak bapak kamu dah tak ada di sisi kamu. Menyesal tak? Menyesal tak? Jadi bila ada mak bapak ni, hargai, bersyukur. Itu orang tu, anak dia maknanya tak sempat lihat bapak. Sebab lahir-lahir je bapak dia dah tak ada. Kamu lahir, bapak ada dah besar, bapak ada, kamu tak nak hargai. Ada tu yang lahir-lahir, mak dia meninggal, dia lahir. Jadi bapak yang jaga anak, mak dah meninggal masih melahirkan. Kamu ada mak bapak, betul? Ada mak bapak. Hargai, bersyukur, jaga betul-betul. Sebelum mak bapak kamu dah wafat nanti, tak dapat kamu nak berkasih sayang betul-betul. Tu. Fikirkanlah. Ni selagi ada mak bapak kamu, abah tak tahu apa nyawa abah ni, tak tahu besok ke, lusa ke, masa terdekat ni menghampiri kepada kematian abah. Jadi kita tak tahu. Jangan sampai nanti bila abah dah tak ada, baru kamu nak buat betul-betul ketaatan, buat baik yang macam mana Allah Ta'ala suruh. Baru menyesal, kamu bangkang mak bapak aku masih hidup dulu, aku suka protes. Aku menyesal lah, aku menangis, ya Allah. Aku masa mak bapak aku masa tu ada, aku sia-siakan, aku tak gunakan betul-betul kasih sayang dengan dia. Aku ikut dia kepala aku sendiri, kemauan aku tak nak. Apa dia cakap banyak aku bangkang.
Aku banyak buat silap. Aku tak sempat lagi. Dia dah wafat dah. Tu. Jadi jangan sampai jadi gitu. Seeloknya masa hidup lagi kita buat baik. Walidaini ihsan. Nah. Walidaini ihsan ni berbuat baik masa dia hidup. Dan sungguh dia wafat nanti, kita dah buat juga baik, tak sama. Dia dah meninggal, mak bapak kita. Abah dah tak ada, baru kau nak buat baik macam mana? Tak sama, boleh buat baik juga. Kau bagi Fatihah, kau bagi apa hari-hari kan. Ingatkan jasa tu. Tapi tak sama kalau masa dia hidup kau buat baik. Dia suruh ayat tu kata masa hidup tu lah kita nak buat baik betul-betul. Bila dah meninggal, kurang maknanya. Bukan tak boleh. Tak boleh lah maknanya. Sikit sangat. Dia dah tak ada depan kita. Jadi hargailah kehidupan kita ni. Bila ada orang bersama kita yang sayang kepada kita. Allah paling sayang kita. Rasulullah sayang kita tak? Sangat sayang. 24 jam Rasulullah memikirkan kita. Kemudian mak bapak kita memikirkan kita untuk bahagiakan kita. Bahagia kita dengan Allah. Dia didik macam-macam cara. Ada kalanya tegas, ada kalanya lembut. Jadi itu semua dia didik keras ke lembut ke mak bapak kita, dia sayang kita. Macam mana pun dia keras macam mana mak bapak kita, dia tetap sayang. Tu. Allah Ta'ala pun sama. Dia buat kita ujian berat pada kita pun. Sebenarnya dia sayang dengan kita. Jangan kata, ya Allah, kenapa kau buat aku macam ni? Ya Allah, aku tak sanggup kena ujian ni. Tapi sebenarnya bukan Allah tu bagi. Dia nak bagi kamu special tu. Dia bagi ujian. Jadi kamu protes Allah Ta'ala punya tu. Kamu nak kepala kamu je. Kamu nak hak kamu je, nak best je. Yang tak best kamu kata tak, kamu akan protes. Padahal yang tak best Allah bagi tu sebenarnya untuk kebaikan kita. Cuba mak bapak kita kadang-kadang. Dia tegur kita ni untuk kebaikan kita. Kita tak boleh ditegur. Mana boleh macam tu. Dalam hati kita memberontak. Kita tunjukkan watak kita tak puas hati. Padahal mak bapak kita tegur untuk kasih sayang, untuk kebaikan kita. Bukan dia marah. Ada yang tak betul dia nak baiki. Dia kena cakap lah. Cuma cakap kadang-kadang ada lembut, ada keras. Sebab apa keras? Sebab kamu tak nak ubah. Masih lagi teruk takut lama. Dia kena tegas lah sikit. Keras sikit. Tak? Tu tadi. Buat lembut-lembut kamu macam tu, gini, macam-macam cakap lah kamu. Jadi ubah maknanya. Kamu kena sedar, apa pun mak bapak kamu buat, dia sayang kamu. Tak ada dia buat tu tadi tujuan dia untuk nak rosakkan kamu, marah kamu. Tak ada. Rasa perasaan mak bapak ni, dia terlalu sayang. Jadi terlalu sayang tu timbullah kamu yang rasa dia macam marah. Padahal dia tak marah. Dia terpaksa buat gitu untuk nak didik kamu. Kalau dia tak buat macam tu, kamu tak boleh jadi manusia. Macam askar komando. Kalau dia buat lembut-lembut, dia ajar dia punya pasukan dia, memang tak jadilah komando. Dia kena tegas lah. Betul? Straight. Pukul 8 bangun, 8 semua dah siap dah. Tapi kalau dia tak ajar tegas, pukul 8, lambat sikit tak apa. Memang dia yang tukang didik tu yang salah. Sebab dia tak tegas. Dia boleh lagi yang lambat pun dia kata tak apalah. Tak boleh. Jadi kita gitu. Bila kita bersyukur, bila mak bapak kita didik dengan cara yang betul-betul nampak macam keras, tapi sebenarnya dia sayang kita, akan datang nanti baru kamu nampak. Sekarang kamu rasa macam tekanan, macam rasa tak boleh terima. Tapi lama-lama nanti baru kamu tahu sayangnya mak bapak tu. Dia buat macam tu. Kamu ketuk-ketuk bantal lah, tak puas hati, kamu tunjukkan. Itu. Muka kamu itu semua tak bagus. Kamu memprotes. Tu. Tu. Nak tunjukkan juga kamu tu. Tu. Jadi ubahlah. Kesadaran tu pun penting. Kalau kita tak sedar, sampai bila kita dalam kerugi, rohaniah kita rosak. Allah tahu rohaniah kita rosak. Sebab kita tak boleh terima kebenaran. Mak bapak kita tegur, siapa-siapa kita tegur, guru tegur yang bagus, kita tak boleh terima. Itu maknanya diri kita rosak. Kita sombong. Kita suka melawan. Kita suka menunjukkan tak puas hati itu tadi. Kita tunjukkan. Tu.
Bila kita nak sedar betul-betul. Jadi kita ubahlah, ya. Tak ada siapa boleh ubah. Kita mohon pada Allah. Allah takkan ubah nasib sesuatu kaum, melainkan diri-diri kaum tu ubah. Tadi abang cakap ni tadi, ini abang cakap demi untuk kasih sayang. Tak ada lari tajuk. Tak ada abang cakap ni abang nak marah ke, tak ada. Abang cakap abang nak membetulkan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Bila abang dah cakap yang kebenaran, yang apa yang Allah Ta'ala dah suruh, lepas tu abang sabar. Kena sabar. Ya, itu sebab apa? Kamu nak ubah ke tak ubah, abang kena sabar. Tak boleh putus asa. Terus juga kita menasihati. Itu. InsyaAllah. Itu saja. InsyaAllah. Pergi makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama menyatakan diri keesaannya, iaitu mengikut sistem Allah, mentiadakan diri kita, sentiasa menghala tujukan tetap mengesakan Allah sahaja. Dia yang tahu mengesakan dirinya. Kita dibinasakan, dileburkan oleh dia sendiri. Allah Ta'ala yang meleburkan. Jadi nak menyatakan benda ni semua dialah. Kenderaan yang lain nak mengesakan dia, hala tuju dia, kenderaannya adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang diperbincangkan tadi, satu intipati yang menyatakan bahawa perjalanan untuk kita sentiasa mengesakan Allah ni adalah intipati yang benar tu, yang menjadikan kita ni kukuh, adalah yang pertama adalah ibu bapa kita. Itu contoh yang diperbincangkan tadi. Itulah yang paling utama. Kita selagi ada ibu bapa kita ni, kita peganglah betul-betul. Kalau dah tak ada besok, jadi masalah bagi kita akan rasa menyesal dan sebagainya. InsyaAllah kita menjadikan ibu bapa kita ni sebagai seorang yang paling mulia. Paling mulia, kita memuliakan ibu bapa kita. Ramai ustaz-ustaz yang menceritakan tentang mak, ibu dan bapa. Memuliakan ibu bapa ni amat beruntung sekali. Jadi semua itu yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang, bila dah dapat kasih sayang ibu dan bapa tadi tu, itulah kita menampakkan. Jangan ditalakan kepada lain, jangan dihala tujukan kepada lain. Hala tuju kasih sayang yang nampak kita dengan mak bapak kita, maknanya itulah kasih sayang sebenar, iaitu sifat dia, sifat Allah Subhanahu wa taala. Terus kita hala tuju kepada sifat kasih sayang Allah, dan yang nak menyatakan esanya sahaja. Sekian daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Itu tadi Tuhan dari kalimat Rabbi, saudara kita tadi, insya-Allah sama-sama hayati, insya-Allah. Saya rasa tak ada lagi apa-apa pesanan. Tegurkanlah, semakin ke depan ni nanti, hari ni ke depan, makin ke depan, kita kena teguhkan diri kita dengan Allah. Mantapkan lagi, sebab kita ni menghadapi hari ke depan kita ni, kita tak mampu. Melainkan kita menghilangkan diri, merasakan kita ni tak memiliki hidup. Lagi ke depan lagi kita kena gitu. Kita kena hilangkan. Itu yang mampu kita. Yang mampu ke depan sesaat ni, yang hadapinya bukan kita, Allah. Ajarlah diri kita gitu. Sebab saya sendiri pun takut saya. Kalau ada nak rasa diri, nak sesaat pun takut. Sebab apa? Kita memang rosak, memang ranap dia buatnya. Jadi bila kita
rasakan betul-betul yang ke depan ni tadi, sesaat ni pun dia je. Jangan lagi rasa lagi ada kita lagi. Kalau lagi masih lagi kita nak rasa ada kita ke depan ni, itulah kita menghadapi hari-hari yang kegagalan. Sebab nak juga kita nak rasa diri kita lagi gagal lah. Jadi ajarlah, sama-sama kita ajar diri kita ke depan ni, dia je yang hadapi. Dia je, Allah je yang hadapi. Dia yang tahu susun hidup kita. Maknanya jangan kita cuba-cuba nak tu. Sebab boleh kita susun, tapi jangan meletakkan susunan kita tu tepat. Tetap kita tawakal tu Allah. Dia juga yang lebih tepat susunan. Itu lebih apa? Lebih kalau kita jadi was-was, itu was-was tu yang jadi rosak. Kita tak yakin yang Allah tu yang tahu susun hidup kita. Kita nak juga kita, sedangkan usaha tu dia yang juga bagi usaha. Dia juga bagi kudrat, dia juga bagi pemikiran kita. Apa yang ada pada kita nak kita rasa ada lagi, kan? Jadi usahakanlah supaya kita dengan dia ajalah, bukan dengan lagi dah, dia aja, maknanya jalanlah, insya-Allah. Allah dah janji dah, bila kita dah serahkan diri kita pada Allah, tak mau kita ingat lagi diri kita, dia aja, Allah pasti akan bagi kepada kita kemenangan ataupun bagi kita ketenangan. Jangan kita dah serah diri pada Allah, lepas tu kita nak rasa ada kita pula lagi, lepas tu bagi balik pada Allah pula, lepas tu kita serah. Itu yang buat kita jadi kejap okey, kejap tak okey, tak tentu arah hidup kita. Kita tak mahu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka. Kita selami doa. Kita dulu kan tak tahu apa benda, kita rasa kita ni rosaklah rasa diri kita yang, tapi bila Allah dah kenalkan diri Allah pada kita, Allah dah selamatkan, yang ada hanya Allah je. Kita mohon pada Allah jangan lagi kembali kepada ada rasa diri kita balik. Itu maksud doa tu, salah satu dia mana. Jangan lagi ada rasa diri, Allah dah selamatkan. Kita ni tak ada lah. Dulunya kita rasa kita yang bawa motor, kita kereta kita ni. Tapi bila Allah dah bagi kita pengenalan, kita kenal, rupanya kita ni tak ada apa, dia semua. Kudrat dia, hidup dia, semua nak ceritakan kisah dia, kita dah tahu. Kita takut nak rasa ada diri kita. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulub. Dulunya kita, hati kita banyak cenderung pada hawa nafsu kita. Allah dah selamatkan, tolong jangan pulangkan aku ke zaman tu balik, zaman jahiliah aku balik, zaman zalim aku tu, zaman aku tak kenal Engkau masa tu, ya Allah. Tolong ya Allah. Jadi banyak-banyakkan doa tu supaya Allah teguhkan hati kita, Allah pelihara kita. Itu kita sama-sama, saya pun situ. Sebab kita memang tak ada daya upaya, kita kena bergantung 24 jam hanya dengan Allah. Bukan kejap gantung, kejap tak, kejap gantung, kejap tak, 24 jam. Takut kita nak rasa ada ke diri, ajar diri kita. Nak ada rasa diri je cepat, tak kira dalam keadaan senang ke, dalam keadaan susah ke, tetap kita nak rasakan dengan dia je. Lazim dah, insya-Allah. Sebab kita nak menghadapi ni hari ke depan ni, pengakhir zaman, penghujung zaman ni, zaman Imam Mahdi, zaman Dajjal, zaman keluar Ya'juj Ma'juj ni. Ini manusia yang kita bercampur baur dengan manusia yang begitu. Banyaknya manusia yang begitu. Jadi kalau kita tak betul-betul rasakan hilang kedirian kita, memang kita tak sanggup nak hadapi dia orang. Keliling kadang-kadang keluarga kita, apa semua, ipar duai kita, semua dah jadi zombie, dah jadi perangai Dajjal, dah jadi perangai Ya'juj Ma'juj, hubut dunia. Kita bercampur baur nanti. Ini sekarang ni. Tu. Dia akan bertambah teruk. Virus penyakit ni bertambah teruk, penyakit jahiliah ni. Dia akan kuat lagi sampai kan nanti kita rasa betul-betul lah Allah ajalah. Sebab kita tak percaya semua dah. Dia buat ini Allah, ya Allah, dia akan datang ujian tu, akan fitnah nama dia, zaman fitnah gitu. Berat betul kita menghadapi ini tu. Tapi Allah Taala kata tetap juga engkau harus dengan aku. Allah juga yang nak hadapi semua tadi rintangan. Jadi tak ada juga cara lain. Itu je. Persiapan kita adalah selalu matikan diri, dia je yang baru kita akan nampak ketenangan bila dia je. Sebab keliling kita dah semua dah jadi zombie, dah. Kita tak percaya siapa-siapa dan manusia tak ada yang betul-betul nakkan kepada Allah. Nurunkan nanti turun Imam Mahdi nanti baru dia pancung semua tu. Dia bunuh semua tu barulah.
Zaman tu nanti tak lama lagi. Jadi kalau kita tak siapkan sekarang, macam mana kita nak jadi pembantu Imam Mahdi? Jadi insya-Allah sama-sama kita ya, mudah-mudahan kita jadi pembantu Imam Mahdi betul-betul ya, insya-Allah. Tapi dia mesti ada ciri-ciri dia. Tadi ciri-ciri dia kenal diri, kenal Allah. Jadi tak ada rasa kedirian, betul baru boleh jadi. Insya-Allah. Tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, sekian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf lah atas kekurangan, kesilapan. Lepas tu ada rasa kedirian dalam menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.